ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas. Ya ayuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim. Tuan-tuan puan-puan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerah nikmat yang diberikan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini. Walaupun ada sedikit kelewatan pada tuan-tuan, mungkin sikit pada saya terlalu lewat. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang dan Allah Taala merancang, pastinya perancangan Allah lebih baik, lebih tersusun, lebih sempurna, lebih hebat daripada perancangan manusia. Mudah-mudahan mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada malam hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah, kita sambung kembali. Masih lagi kita membicarakan tentang 10 laluan manusia. Kita telah membicarakan pada laluan yang keempat. Hari ini kita sambung pada laluan yang kelima. Laluan untuk menuju ke satu alam yang namanya laluan ke neraca mizan Allah Subhanahu wa taala. Laluan menuju ke neraca mizan Allah Subhanahu wa taala. Neraca mizan ini akan ditimbang segala dosa dan pahala manusia. Selama kita hidup dekat dunia akan ditimbang dalam satu neraca yang namanya neraca mizan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal baik kita melebihi daripada dosa kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk diberatkan amalan itu, timbangan itu. Usaha kita waktu hidup ini kita beramal dengan amal-amal yang soleh, diperbanyakkan, ada peningkatan dia, dan mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekalan pada kita nanti ditimbang keseluruhan amalan kita untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang perlu kita usahakan untuk memberatkan timbangan kita nanti di bahagian pahala, bukan di bahagian dosa, di bahagian pahala. Ada 4 perkara yang akan dijadi pahala yang berterusan kepada kita walaupun kita mati. Tapi sebab ada amalan itu, maka dia akan diberatkan di timbangan nanti. Yang pertama, belajar, kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Dipermudahkan dengan apa? Diberatkan dengan waktu hidup kita belajar, kemudian kita mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Balighuni walau ayah, kata Rasulullah, sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Tak kira lah ilmu mana sekalipun, dunia ke akhirat ke, sebab kedua-dua ilmu ni, dunia dan akhirat, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ilmu dunia, cari ilmu dunia. Kalau nak ilmu akhirat, ambil ilmu akhirat. Tapi kalau nak bahagia kedua-duanya, ada ilmu dunia dan ilmu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ilmu, bukan dia terletak pada tuan guru, ahli ulama, para ustaz, asatizah dan sebagainya. Bila sebut ilmu, siapa-siapa pun boleh. Sekurang-kurangnya kita ajarkan satu ilmu yang ada pada kita, sekurang-kurangnya. Ilmu apa? Al-Quran contohnya, untuk diajarkan pada anak cucu kita. Jangan bagi pada orang lain, kita dulu. Kita dulu yang ajarkan anak cucu kita ni dengan Al-Quran. Dia kenal huruf-huruf hijaiyah Arab tu, alif sampai ya tu daripada lisan kita, daripada lidah kita, bukan pada orang lain. Tapi zaman kita ni bila sebut mengaji Al-Quran, kita hantar tu pada ustaz, hantar tu pada ustazah. Yang untung ustaz, yang untung ustazah. Satu, dapat pahala yang berterusan, berpanjangan selagi mana dibaca, selagi mana anak murid dia baca. Yang kedua, dapat pula duit hantar ngaji. Takkan free tak? Takkan free. Bayar tak? Bayar jugalah. Kita ni pula kalau dengar, berapa nak bayar ustaz? Terpulang lah, saya tak letak harga. Tak bayar langsung. Tu kita pula bukan belah-belah sini, bukan sini, belah-belah Mexico. Terpulang lah ustaz, nak bayar berapa pun, kata ustaz, kata ustazah. Dengar terpulang tu RM5 sebulan. Kalau tuition 50 satu mata pelajaran, term cash, boleh tak? Boleh. Iaitu kita lah. Mudah-mudahan ya, ada ilmu yang kita ajarkan, itu yang pertama.
Yang kedua, sucikan perkataan. Ni biasalah, sucikan perkataan kita. Mana cerita benda yang baik-baik je, ya? Tak ada pembohongan, tak ada dusta, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Cerita yang benda yang baik-baik. Ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersyukur dengan yang sedikit. Bersyukur dengan yang sedikit. Tuan-tuan, nak jadi orang yang syukur ni bukan mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, macam mana nak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala?" Kata Rasulullah, aku nak jadi orang yang bersyukur ni, pertamanya aku doa dengan Allah 5 kali sehari semalam. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ni nak jadi kita ni orang yang syukur. Kata Rasulullah, aku doa pada Allah 5 kali sehari semalam. Bukan senang nak jadi orang yang syukur ni. Pada keadaan kita susah kita syukur, pada keadaan kita senang pun kita syukur. Mungkin kita ni waktu syukur kita waktu bila? Waktu senangnya, waktu susah syukur tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ujian pada kita. Tu ujian pada kita, ketika mana kita senang dan ketika mana kita susah. Tengok bersyukur atau tidak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita penjual kekabu, dah cerita belum? Penjual kekabu. Kalau tanya memang belum saja. Kerja dia jual kekabu je. Suami isteri jual kekabu je. Dia mana? Pasar Kuala Kangsar. Jual kekabu je. Tapi hebatnya dalam pendapatan harian dia akan bagi 2. Satu untuk agama Allah, satu untuk kehidupan dia. Kita ada tak jenis tu? Sebulan pendapatan kita 5,000, ada tak bagi separuh untuk agama Allah, separuh untuk kita? Ada tak sini? Tak ada. Tak ada. Tempat saya pun tak ada. Tapi ada tak orang buat macam tu? Ada. Tuan-tuan, serendah-rendah sedekah kita dengan Allah 1/3 daripada bahagian harta yang daripada kita. 1/3 inilah yang kita bagi, yang bubur dalam tabung tu. Itulah 1/3 dia, ada RM10, ada RM5. 1/3 daripada keseluruhan harta kita sepanjang sebulan tu. Kata 5,000 ada 1/3. Alhamdulillah masih ada lagi sedekah kita dengan Allah. Ada orang yang lebih hebat pada tu lagi, separuh daripada hartanya untuk agama Allah Subhanahu. Ada tak yang buat? Ada. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain, separuh diserahkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau separuh ni pun kira hebat dah. Ada lagi hebat pada tu, ada semua dia bagi pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Ada. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi semua, sehingga Rasulullah tanya, "Wahai Abu Bakar, kalau kamu dah bagi semua, apa yang tinggal pada kamu?" Kata Abu Bakar, "Aku bersyukur atas 2 perkara. Adanya Allah, adanya engkau wahai Rasulullah. Cukuplah bagi itu. Bagiku adanya Allah, adanya engkau wahai Rasulullah." Tu. Abu Bakar. Kita tuan-tuan bagi semua harta, esok duduk minum kedai kopi. Orang tanya, "Apa Cik Mat?" Tak ada apa dah, harta semua dah bagi pada jalan Allah. Apa yang tinggal sekarang ni? Allah dan Rasul. Ada sini? Tak ada. Kita 1/3 tu pun alhamdulillah dah. Dia separuh untuk agama Allah, separuh untuk apa? Untuk kehidupannya. Suatu hari Allah Ta'ala uji dia, tak ada siapa pun beli bantai kekabu dia. Tak ada siapa beli pun bantai kekabu. Akhirnya dia buat tukaran barangan. Dia tukarkan bantai kekabu tu dengan ni penjual ikan. Dapat ikan seekor, bagi pada penjual ikan tu kekabu sebab setuju, sama-sama suka. Dia balik rumah, bagi pada isterinya belah ikan tu, tengok dalam tu ada mutiara. Mutiara ni hebat lah. Nilai dia hebat. Bila dia dapat mutiara tu, dia pergi nak tahu nilai mutiara tu. Dia pergi pada kedai yang pertama. Kata kedai yang pertama, "Mutiara ni nilai dia tinggi, aku tak sanggup bayar, kamu pergi cari kedai lain." Sampai 2-3 kedai dia pergi, 2-3 kedai tu cakap benda yang sama. "Mutiara ni harga dia tinggi, kami tak ada duit sebanyak itu untuk berikan pada kamu dengan nilai harga mutiara ni." Dia pergi kedai yang keempat, barulah penjual yang kedai keempat tu dia dapat berikan jumlah sebenar. Kita ambil lah senangnya 50,000. Kata 50,000 nilai mutiara. Tuan-tuan, logiknya boleh tak dia kena tipu pada kedai pertama, kedua, yang ketiga? Boleh tak? Logiknya dia boleh kena tipu tak? Kalau datang kedai pertama, kata kedai pertama, "Oh, ini mutiara ni reganya 5,000 je." Dia bukan tahu pun, dia ambil lah. Boleh tak? Boleh kena tipu. Tapi kenapa dia tak kena tipu? 1, 2 dan 3. Tuan-tuan, ada satu jaminan daripada Allah, ada satu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu jaga hubungan kamu baik-baik dengan aku,
dan kamu jaga hubungan baik-baik kamu dengan manusia, aku akan letakkan sekeliling kamu ni semua orang yang baik-baik. Itu jaminan Allah. Kalau kita jaga hubungan kita baik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita jaga hubungan kita baik-baik dengan manusia, Allah akan hidupkan kita sekeliling kita ni semua orang yang baik-baik. Tanda juga amalan kita diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihatlah sekeliling kita. InsyaAllah tuan-tuan, yakinlah dengan Allah. Kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, Allah akan hidupkan sekeliling kita orang yang baik-baik. Itu jaminan Allah. Dia boleh kena tipu dah, tapi sebab dia orang yang baik, akhlak dia baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia, maka Allah Ta'ala letakkan sekeliling dia orang yang baik-baik. Dapat 50,000, balik rumah bagi tahu, letak duit depan isteri, terkejut isteri. Tengah-tengah seronok ngira duit tu, pintu rumah diketuk oleh 2 orang pengemis. Kata pengemis ni, kami tak makan 2-3 hari dah, ada tak barang makanan di rumah ni? Kalau ada beri kami makan, kalau tak ada berilah apa-apa yang ada pada kami untuk kami tukarkan dengan makanan. Kata isteri penjual kekabun ni, abang, bukankah kita dah biasa bahagikan 2 rezeki ni? Kita dapat 50,000 ni, 25,000 kita ambil, 25,000 ni bagi pada pengemis. Ada ni ibu-ibu di belakang jenis tu ada cakap tu. Kata isteri, kita bagi 25,000 untuk pengemis, 25,000 kita simpan. Ada kita sini jenis tu. Kita tak ada dah, tak ada lah rasa. Kita kabur dah bagi RM25 dah lah, takkan nak bagi RM25,000. Kita pun baru dapat RM50,000. Bagi RM25,000, terkejut pengemis tu, tak pernah dapat pun RM25,000. Sepanjang mengemis dia kabur tak pernah dapat RM25,000. Dapat RM25,000 bahagi 2, RM14,500 seorang. RM12,500 seorang. Kemudian berlalu, tak lama lepas tu datang balik pengemis ni, ketuk pintu rumah. Si penjual kekabun ni buka pintu, dia terkejut tengok. Kenapa? Dia kata ada lagi benda yang kami boleh tolong. Kata pengemis ni, tak, aku datang ni, kami datang ni untuk kembalikan apa yang kamu berikan pada kami, sebab kami tak perlukan duit ni, kami tak perlukan. Kenapa tak perlukan? Sebab kami ni ada malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala nak uji pada kamu ketika mana kamu senang, nak uji kamu, dan memang kamu ni orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan pada kamu. Ambillah 25,000, kami ni malaikat utusan Allah yang nak uji pada kamu. Kita macam mana? Waktu kita keluar duit air sinar 10,000, dapat 5,000 lah yang mula-mula, betul? Bawa keluarga kita makan dekat kedai tom yam, ikan siakap 3 rasa, sup gearbox, kailan ikan masin, kangkung masak belacan, telur dada, ayam paprik. Lepas tu pula sup ekor lagi, minum tembikai campur fresh orange. Ada pula otak-otak sate pula. Lepas tu tiba-tiba datang kucing seekor. Miau, kata kucing. Tuan-tuan buat macam mana? Cakap betul. Kita panggil tak? Ni buang kucing. Tak selera lah nak makan. Kena pula kucing tu ada sopok-sopok. Ada tak kita panggil, suruh dia goreng satu ikan kembung, seekor ikan kembung, buat garing sikit, bawa nasi bagi kucing tu? Ada tak jenis itu sini? Tak ada tak? Tak ada. Saya pun tak. Kucing tu kalau boleh cakap, dia cakap bukan nak banyak bodoh, seekor je dia kebun. Kamu dapat air sinar 5,000, tak kalah aku tak boleh bagi seekor dia kebun. Nak tengok syukur atau tidak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak jadi orang syukur ni susah. Susah kata Rasulullah. Kita mendoakan apa yang ada pada kita untuk orang lain. Betul? Tuan-tuan naik kenderaan baru, tuan-tuan berhenti depan traffic light waktu hujan lebat, sebelah kita ada orang naik motor. Satu keluarga, seorang anaknya dalam raga, seorang lagi tengah-tengah waktu hujan lebat. Basah dia. Pernah tak kita doakan dia, ya Allah, aku tak kenal orang di sebelah ni Allah, tapi sebagaimana kau berikan kami rezeki kenderaan, berikan dia rezeki kenderaan ya Allah, supaya dapat melindungi diri dia daripada panas dan hujan ni. Pernah ada doa macam tu? Pernah ada rasa nak syukur atas nikmat yang Allah telah berikan pada kita? Ataupun kita kata, siapalah sebelah ni dah tahu hujan-hujan bawa anak memalam, bodoh tu, kalau adik aku siap dah ni ke macam itu rasa-rasanya. Jangan tengok saya, tengok masing-masing. Nak tengok syukur tak kita dengan nikmat yang Allah telah berikan. Ya Allah, kami tak kenal, saya tak kenal dia, ya Allah, tapi berilah nikmat yang kau berikan pada kami ni, pada dia, sahabat ni. Ada doa tu? Ni nak tunjuk orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Maka syukurlah. Sikit mana pun syukur, banyak mana bersyukurlah dengan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dia akan memberatkan timbangan kita di neraca mizan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang keempat, suka dan redha dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak kita redha? Tuan-tuan, redha dan sabar dia benda yang lain. Sabar lain, redha lain. Tingkatan yang paling tinggi sabar dalam redha. Kita ni mungkin sabar aja. Redha ada tak? Redha ni orang yang diam je. Dia tak ada kalau ke, tapi ke dia tak ada. Anak kita mati umur 7 tahun, mati. Orang sabar ke sabar, Cik Mat sabar, ni ketentuan Allah. Ya, aku sabar. Tapi bila ada tapi, maknanya dia tak redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Redha ni diamnya. Kita redha tak? Kalau Allah Taala anugerahkan kita dengan anak-anak istimewa, redha tak rasa-rasa? Sekarang ni betul kita kata, oh, saya redha Ustaz, saya syukur Ustaz dengan Allah. Sebab Allah Taala tak uji kita. Kalau Allah Taala uji kita dengan anak-anak istimewa, rasa-rasa macam mana? Boleh redha tak dengan Allah Subhanahu wa taala? Rasa-rasanya. Tuan-tuan, saya pengalaman saya pernah bagi motivasi, satu ceramah motivasi pada ibu-ibu yang ada anak-anak istimewa di Sungai Siput. Semua ibu-ibu tu datang dengan anak-anak istimewa ni. Ada yang umurnya sampai 35 tahun, 40 tahun. Tapi tak boleh buat apa, diuruskan oleh ibu masing-masing. Waktu dalam ceramah tu ada soal jawab. Ada seorang ibu tu tanya, Ustaz, kami ni Ustaz, kami kadang-kadang ni kami rasa iri hati dengan sahabat kami yang lain. Saya tanya, kenapa ibu iri hati? Sebab sahabat kami yang lain Ustaz, dia boleh pergi Ion, boleh pergi Maiden, boleh pergi macam-macam. Kami ni nak bergerak ke mana pun susah. Sebab anak kami ni kami uruskan. Dia tak boleh uruskan diri dia sendiri. Makan minum dia, pakaian dia kami uruskan. Umur dah 30 lebih dah, ada yang 40 dah. Itu sebab kami Ustaz, kadang-kadang kami rasa iri hati dengan sahabat kami. Saya nak jawab apa? Saya jawab macam ni, saya kata ibu-ibu, anak-anak istimewa ni zaman Rasulullah pun dah ada dah, anak-anak istimewa ni dah ada dah. Dan Nabi bagi pandangan, Nabi bagi nasihat pada ibu-ibu yang ada anak istimewa ni. Saya tanya ibu-ibu, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmah yang Allah Taala sembunyikan. Apa hikmah ibu ada anak istimewa yang sampai sekarang ni masih lagi ibu jaga dia, ibu uruskan? Saya kata ibu, bezanya mudah. Bagi sahabat-sahabat kita, orang yang ada anak-anak yang sempurna, dia hanya dapat pahala menguruskan anaknya selagi mana anaknya belum mampu menguruskan dirinya sendiri, itu je. Tuan-tuan, anak-anak yang ada pada kita, selagi mana dia belum mampu menguruskan dirinya sendiri, dapat pahala tu pada kita, pada ibu ayah dia. Kita mandikan dia, kita pakaikan pakaian pada dia, kita kenakan pakaian pada dia, sikat rambut dia, bedak dia, pakaikan kasutnya, pahala tu dapat pada kita. Tapi sampai bila? Pada paling kuat 4 tahun tu, 5 tahun. Bila umur anak kita 5 tahun, dia boleh uruskan dirinya sini, maka terputuslah pahala kita dengan anak-anak kita. Habis Ustaz, yang saya bagi makan minum tu, yang bagi pakaian, dia beli pakaian pergi bagi dia sekolah tu, itu tanggungjawab bodoh tu ke apa? Itu tanggungjawab. Kamu nak anak, Allah Taala bagi anak tu tanggungjawab. Bila dia boleh uruskan, dia boleh mandi sendiri, dia boleh basuh berak dia sendiri, dia boleh basuh kencing dia sendiri, dia boleh pakai pakaian, dia boleh sikat ni, bedak ni, pakai kasut, maka pada saat itu terputuslah pahala ibu-ibu. Habislah, tak ada dah, sebab dia boleh buat sendiri dah. Tak adalah pahala pada. Tapi ibu-ibu yang ada anak-anak OKU, anak-anak istimewa ni, 40 tahun dah ibu uruskan dia. Setiap hari Allah berikan pahala pada ibu lebih banyak daripada sahabat-sahabat ibu. Menangis dia, menangis. Itu hikmahnya. Selagi mana ibu uruskan dia, sampai dia mati ataupun ibu mati, pahalanya berterusan pada ibu. Dan dia akan minta pada Allah nanti untuk ibu juga dimasukkan syurga sama-sama dengan dia. Mana lebih untung? Saya kata, mana lebih untung hikmah? Bila dengar tu menangis dia, saya risau dia nyerobu saya pula. Terima kasih. Itu hikmahnya, itu hikmahnya ibu. Maknanya redha je dengan Allah Subhanahu wa taala, redha. Sebab setiap pemberian Allah dia pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala uji kita Covid setahun dah, ada dah hikmah. Tetap ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sembunyikan pada kita. Mungkin ada yang orang dapat dah hikmah daripada Covid-19 ni. Ada yang masih lagi tercari-cari dengan hikmah daripada Allah, tapi tetap ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu. Maka redalah dengan pemberian daripada Allah, kecil mana ataupun besar mana sekalipun. Itu yang keempat. Habis di situ laluan untuk menuju ke timbangan neraca Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada laluan yang keenam. Boleh lagi ni?
Kita berhenti lagi 5 minit ya. Laluan yang keenam, laluan menuju ke titian siratal mustaqim. Laluan menuju ke titian siratal mustaqim. Yang Rasulullah pernah cerita pada kita, laluan titian siratal mustaqim ni dia lebih gelap daripada alam barzah. Gelapnya titian siratal mustaqim ni lebih gelap daripada alam barzah, dan gelapnya alam barzah lebih gelap daripada alam dunia. Satu perjalanan yang memakan masa 15,000 tahun. 5,000 tahun naik anak tangga, 5,000 tahun berjalan atas landasannya, kemudian 5,000 tahun lagi menuruni anak tangganya. Kita pernah tak naik tangga 5,000 tahun? Tak usah kata 5,000 tahun, 50 anak tangga pun rasa dah mengah dah. Sebab tu sekarang surau semua buat bawah dah, tak ada surau tinggi-tinggi dah. Sebab tak lalu nak naik. Naik susah, turun senang, lompat terus je. Maka kata Rasulullah, sediakan bekalan. Tuan-tuan, ingat satu pesan daripada Rasulullah, di titian siratal mustaqim ni ada 4 daripada golongan umatku yang akan menyeberangi titian siratal mustaqim. Daripada 4 golongan tu hanya satu je yang lepas. Kiri kanan titian siratal mustaqim itu adalah jurang-jurang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, titian siratal mustaqim ni digambarkan sehalus rambut dibelah 7. Betul, ada pendapat yang mengatakan itu. Tajamnya seperti tajamnya mata pedang. Yang lepas tu orang yang menyeberangi sepantas kilat, dia tak ada guna brek AAA. Tahu brek AAA? Dunia ni kita guna brek AAA, tahu tak brek AA? Dekat-dekat kita, dekat-dekat nak jatuh longkang ke langgar tiang ke apa, tarik brek tu brek AAA. Tapi licin jatuh juga. Tak boleh guna brek AAA. Dia kena terus je. Sebab di kiri kanan tu jurang-jurang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang pertama kata Rasulullah, manusia, kumpulan umatku yang menyeberangi titian siratal mustaqim dengan penuh cahaya di seluruh tubuh badannya. Maknanya badan dia ada cahaya menerangi sepanjang perjalanannya menyeberangi titian siratal mustaqim. Cahaya ni yang sepantas kilat. Dan memang benar, cahaya ni benda yang paling laju dalam dunia. Tak ada apa benda dalam dunia yang mampu mengalahkan kepatasan cahaya. Betul, cahaya ni paling laju. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lumba lari dengan torchlight. Balik kan tuan-tuan lumba lari, petik torchlight daripada sini sampai ujung sana. 1, 2, 3 petik dia terus sampai. Kita baru satu langkah, punyalah laju cahaya. Tapi cahaya mampu dikalahkan oleh siapa? Cahaya mampu dikalahkan oleh burak. Yang namanya burak, kenderaan yang Nabi naik waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan burak ni pula 10 kali lebih laju daripada kelajuan cahaya. Maknanya badan yang ada cahaya, yang ini akan menyeberangi titian siratal mustaqim dalam keadaan yang paling selamat. Yang pertama. Yang kedua, orang yang tetap juga ada cahaya di badannya, tapi dalam keadaan di hujung-hujung kuku. Hujung-hujung kuku, cahaya keluar daripada hujung-hujung kuku. Nak tahu macam mana tuan-tuan beli torchlight, tutup depan tu. Tutup depannya dengan jari tu, kemudian buka tengok cahaya yang keluar. Itulah cahayanya. Yang ketiga, orang yang menyeberangi titian siratal mustaqim dalam cahaya yang ada kejap ada, kejap tak ada. Lit lamp. Macam lampu lit lamp kita di rumah. Dan yang keempat, orang yang menyeberangi titian siratal mustaqim dalam keadaan yang tak ada cahaya pun, gelap gelita. Daripada 4 tu kata Rasulullah, satu je yang akan melepasi titian siratal mustaqim. Dan mudah-mudahan kita lah yang daripada badan kita akan keluarnya cahaya. Tu. Dan ada 4 perkara yang perlu kita usahakan untuk selamat menyeberangi titian siratal mustaqim. Yang pertama, mengasihani para ulama ataupun anbiya. Maknanya kasih pada para ulama dan anbiya. Rasulullah tinggalkan satu hadis yang tuan-tuan berhafal dah, al ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris aku, kata Rasulullah. Dan zaman kita ni tak ada manusia yang lebih hebat ilmunya berbanding para ulama. Sebab tu duduk dengan ulama, bersama-sama dengan perjuangan para ulama, kasihkan para ulama. Peliknya kita ni ulama jadi musuh pada kita. Benar, zaman kita ni dia akan terbahagi pada dua ulama. Satu kita panggil ulama ulama dunia yang akan menyesatkan manusia. Fil akhiri zaman ubadul juhal wa qura'u fasaqah, kata Rasulullah. Akhir zaman nanti umat aku akan terpisah pada 2 kumpulan manusia yang paling besar. Yang pertama, umatku yang ibadah tapi jahil dalam ibadahnya. Yang kedua, ulama yang menyesatkan manusia. Maknanya tetap akan ada ulama yang menyesatkan manusia. Habis tu nak kenal macam mana ulama yang menyesatkan manusia ni. Dan perkara ini telah pun diselesaikan waktu zaman Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Anak murid dia tanya, wahai tuan guru, macam mana kami nak mengenali ulama akhirat, ulama yang akan bawa kami pada jalan-jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala?
Kata Imam Syafi'i, maka kamu lihatlah kehidupannya. Lihatlah kehidupannya. Dia tidak mementingkan dunia semata-mata, hanya memikirkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidupnya dia sentiasa dihina. Dalam hidupnya dia sentiasa diberi kecaman, ancaman, ugutan dan sebagainya. Dan dia tak pernah pun balas ugutan itu, ancaman itu. Maka dia akan teruskan perjalanannya untuk menegakkan agama Allah. Ada tak ulama tu sekarang zaman kita? Ada tak? Ada. Dan inilah yang jadi ikutan kita. Dan jangan kamu pilih ulama yang akan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang akan mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada tak zaman ni? Ada. Sebab tu saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada satu hadis Muaz bin Jabal. Kata Muaz bin Jabal, antara perkara perit dalam dunia, ulama yang mana? Yang duduk bersama dengan orang-orang yang jahat, sedangkan dia alim ulama, ilmuwan. Kalaulah yang menentang hukum Allah tu orang-orang yang jahil, itu kita boleh ambil kira lah, sebab dia jahil dalam ilmunya. Tapi ni ulama yang ada ilmu, yang ada amal soleh, tapi bersama-sama dengan orang yang jahat, yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, tetap adalah hidup kita. Maka pilihlah dengan ilmu yang ada pada kita, bersandarkan dengan ilmu yang ada pada kita. Pilihlah ulama yang dalam hidupnya dia sentiasa diugut, diancam, dimaki hamun dan sebagainya, tapi dia tetap meneruskan perjuangannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan ulama? Kata ulama, harimau ataupun singa tetap akan ditakuti walaupun dia diam. Itu pesan ulama. Dia tak jawab bukan sebab dia tak boleh jawab, boleh, tapi sebab orang yang bertakwa. Ni bila disebut ulama ni, dia ada sifat takwa tu. Takwa ni macam mana? Takwa ni pernah ditanya oleh para sahabat pada Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah ni takwa tu, sifat takwa tu? Jawab Sayyidina Umar, wahai sahabat, pernah tak kamu berjalan di atas satu jalan yang penuh dengan duri? Dan kalau melalui jalan yang penuh duri, bagaimanakah kamu akan melangkah? Kata sahabat, wahai Amirul Mukminin, kalau kami berjalan di atas jalan yang penuh duri, kami akan berhati-hati supaya setiap langkahan kami tidak memijak duri di atas jalanan itu. Kata Sayyidina Umar, itulah sifat orang-orang bertakwa. Dia akan berhati-hati daripada sudut ucapannya, lisannya, kata-katanya. Kata-kata dia berhati-hati, tindakan dia berhati-hati, dan keputusan dia juga berhati-hati. Ini ulama. Dia nak bercakap pun dia akan berhati-hati. Dia takut percakapannya akan mengguriskan hati orang, buat orang jadi marah, sakit hati orang. Tu ulama kita. Sifat takwa itu antara sifat takwa. Berhati-hati pada setiap tindakan, setiap perkataan. Kita mungkin daripada sudut ibadah betul, tapi mungkin daripada sudut perkataan, lisan kita ibadah, tapi lisan jahat. Mana belum lagi sampai pada satu tahap yang namanya takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tu, mana jadikan ulama ni sebagai orang yang akan jadi ikutan pada kita nanti. Sebab Rasulullah memberikan syafaat untuk ulama ni, pilih pula 70,000 orang lain untuk masuk ke syurga tanpa hisab hitungan di yaumul masya-Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbakti pada kedua ibu bapa. Berbakti pada kedua ibu bapa. Yang masih ada lagi ibu bapa, maka berbaktilah pada keduanya. Yang dah meninggal tetap juga berbakti. Apa berbakti kita? Ada doa yang kita ucapkan, yang kita kirimkan untuk mak ayah kita. Tuan-tuan, kalaulah sekadar 5 kali sehari semalam tak cukup lagi. Pernah ditanya oleh seorang anak murid pada tuan guru. Dia kata, tuan guru, cukup tak kalau kami doakan untuk mak ayah kami ni 5 kali sehari semalam? Kata tuan guru, kalaulah kamu inginkan jadi anak yang soleh pada kedua ibu bapa, maka doalah lebih daripada itu lagi. Sebab dalam kehidupan seharian kamu, berapa kali kamu sebut benda lain berbanding dengan doa kamu pada kedua ibu ayah kamu? Tuan-tuan, doa mak ayah ni bukan susah sangat je. Rabbi fili wali walidayah, tu je. Sebab tu ulama beramal dengan satu amalan istighfar, kemudian disambung di hujungnya dengan Rabbi fili wali walidayah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hujungnya sambung Rabbi fili wali walidayah. Dapat 2 dalam 1. Satu dapat pahala istighfar, satu lagi dapat pahala doa pada mak ayah kita. Itu antara amalan para ulama. Kalaulah sekadar kita sebut 5 kali sehari, tuan-tuan, cerita pasal Covid ni berapa kali sehari sebut? Kadang-kadang kita sebut Covid ni lebih pada kita doa ke mak ayah kita. Lebih pada tu lagi. Itu belum cerita lain lagi. Tapi doa pada mak ayah kita, ustaz, doa itu pun kalau ada 5 kali, ada tak 5 kali pun. Ada setengah tu doa, dia doa untuk mak ayah dia aja, kita aminnya betul.
Tu imam yang dia tak perasan, terlupa. Dia doa untuk mak ayah dia je. Kita belakang amin, amin. Dia doa untuk mak ayah dia je, mak ayah kita. Bila kita nak doa, kalau setengah macam tu lah. Setengah macam tu. Dia terlepas pandang. Dia doa untuk mak ayah dia tapi terlupa untuk doa untuk semua mak ayah. Tu sebab kita usaha sendiri antara amalan tu. Rabbi fili walidayya tu je, senang. Sebab tu bila dia tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kena wajib taat pada perintah mak ayah ni?" Sebab kata Rasulullah, dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cerita banyak. Sami'na wa ata'na. Tu yang kedua. Saya ringkas. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah. Berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah. Allah Taala letakkan dalam hidup kita hukum ni kan banyak sangat, 5 je. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu je. Bukan 55 je. Takkan 5 ni tak faham. Tuan-tuan, apa saja yang kita buat, dia takkan lepas daripada 5 hukum ni. Dia takkan lepas pada hukum. Itulah hukum yang mendasari hidup kita. Daripada kita hidup sampai kita mati, inilah hukum ni, 5 hukum. Dan kadang-kadang hukum ni dia boleh berubah mengikut keadaan tertentu, darurat dan sebagainya. Yang ni kena faham lah. Yang ni kena faham. Dulu kita ada orang bising kenapa semayang ni ada jarak fizikal lah, macam-macam penjarakan, tak pernah dibuat. Tuan-tuan, mudah je. Kita ambil balik pada hukum je. Merapatkan saf dalam solat ini hukum dia wajib ke sunat? Tak tahu jawab ni. Sunat je tu. Merapatkan saf dalam solat ni hukum dia sunat. Menghentikan penularan wabak penyakit, hukum dia wajib sunat? Wajib. Bila bertemu wajib dengan sunat, maka dulu kaya wajib, selesai lah, habis kita. Tak usah bising banyak-banyak, selesai. Sebab kita ada perkara, ada daruratnya di situ. Bukan saja-saja kita nak buat penjarakan ni. Sebab adalah untuk memutuskan wabak penyakit itu, hukum dia wajib. Sedangkan merapatkan sah ni hukum dia sunat je. Maka bila bertemu wajib dengan sunat, maka dia ambil lah yang wajib. Sedang kita solat sunat, kemudian dengar nama kita dipanggil, diseru oleh mak ayah kita. Nak jawab ke tak jawab? Nak jawab tak jawab? Jawablah, sebab menyahut panggilan ibu bapa itu hukum dia wajib. Sedangkan semayang itu semayang sunat. Tak payah loh tengah semayang ni pun nak panggil pun. Tak usah je tu. Patai tu, ya mak, sebab dia wajib. Mana itu kena faham di situ hukum. Tak ada orang tanya pada saya, "Ustaz, kalau kita duduk di tempat lain, kita kursus di Mexico, semuanya diuruskan oleh pihak hotel, makan minum tempat tinggal, boleh tak kita makan makanan yang dimasak oleh pihak hotel?" Nak tengok hukum. Nak tengok hukum, boleh tak? Kata anak kita dia kursus di bukan negara yang Islam, di satu hotel, kemudian semua makanan diuruskan oleh pihak hotel. Anak kita telefon, "Ayah, mak, boleh ke makan ni? Yang uruskan makan ni semua pihak hotel, boleh tak makan?" Rasa-rasanya boleh makan tak? Kalau ikut hukum boleh makan tak boleh makan? Fiqh ni tuan-tuan, satu hukum yang dia tetap ada jawapan. Dia macam air. Tuan-tuan sekat macam mana pun dia tetap akan cari jalan keluar dia. Jawapan dia boleh makan, boleh makan. Cuma pada dia tak boleh makan hanya perkara yang mendatangkan sembelihan. Itu tak boleh makan. Makanan yang ada sembelihan tak boleh makan. Kalau ada ayam ke, kambing ke, daging ke, itu tak boleh makan sebab dia ada hukum sembelihan di situ. Tapi kalau ikan boleh makan tak? Ikan ke selain pada binatang sembelihan boleh makan tak? Boleh makan tak? Habis tu pihak hotel yang masak, "Ustaz, kita tak tahu dia campur apa." Bukan kita nampak pun. Berbalik pada hukum ghalib, hukum asal dia. Asal ikan ni bersih tak? Sotong ni bersih tak? Udang ni bersih tak? Bersih. Maka makan. Dah tahu banyak cerita. Dia masak macam mana makan, kita tahu ke? Kita nampak. Kalau macam itu payahlah kita. Kalau macam itu payahlah kita. Tak boleh belilah barang, duit pun tak boleh lah. Kita beli barang dekat orang bukan Islam, duitnya tak boleh pegang. Takut dia pegang benda bukan-bukan, nampak tak? Bukan kita nampak pun. Kalau macam itu susah tak? Susah. Sebab itu berbalik pada hukum asal, ghalib dia. Ikan itu bersih tak? Bersih masa makan. Dia masak macam mana, itu hak dia. Kita makan je. Bukan kita nampak pun. Ghalib dia, asal dia bersih. Tapi sembelihan tak boleh. Macam mana pun sembelihan tak boleh, sebab dia ada hukum sembelihannya. Maka selesai adalah hukum tu. Sebab fiqh, apa sahaja yang datang dengan hukum, dia tetap ada jawapannya. Dia ada darurat dan sebagainya di situ. Maka berpeganglah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, bercakap perkataan yang baik-baik. Ini sama juga. Maknanya macam tadi juga, bercakap perkataan yang baik, tak ada pembohongan dan sebagainya, hanya perkataan yang baik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Habis di situ laluan untuk meniti titian siratal mustaqim. Masuk pula pada laluan yang ketujuh, laluan
untuk menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni laluan ni kita tak cerita lah sebab pukul 9 dah. Sebab SOP dia. Pukul 9 itu pun dah lewat dah. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bicarakan pada malam ini. Saya ambil kesempatan dalam 2-3 minit. Tuan-tuan, saya datang malam ni saya bawa satu infak wakaf. Kalau tuan-tuan nak berwakaf, kami ada satu pusat pengajian Darul Taklim yang di tempat saya itu Taman Sri Raya, dan kita beli bangunan tu adalah harganya 200,000, separuh kita dah ada dan separuh lagi tengah cari, ya. Infak ni RM RM10 je. RM RM10 dapat satu buku. Istimewanya buku ni sebab dia ada gambar saya. Ada DJ Sufian. DJ Sufian ni antara sahabat kita yang mengendalikan usrah dalam online. Dia ada, tuan-tuan ada Facebook ni, tuan-tuan layari situ link dia dan sebagainya. Di situ ada Ustaz Zul Ramli, ada Ustazah Asma Harun, ada macam-macam ustaz, ya. Tuan-tuan boleh join di situ. Kemudian kita ada kelas pengajian di situ daripada pagi sampai malam, daripada kanak-kanak sampai dewasa. Dan untuk tahun ini sewa untuk Darul Taklim tu telah pun dibayar sepenuhnya oleh Al-Fadhil Ustaz Kazim Elias. Dia bayar setahun dah sewa tu, alhamdulillah. Sekarang ni kita tengah cari sebahagian daripada tu untuk kita terus beli bangunan tu. Maknanya RM10 saya akan berikan tuan-tuan satu buku. Kalau tuan-tuan nak buku pun boleh, tak nak buku pun boleh. Kalau tuan-tuan bayar 50, nak satu buku pun boleh, nak 5 buku pun boleh. Kalau tak bayar pun boleh, nak buku saja pun boleh. Tapi janganlah ambil buku saja. Tu je lah. Infak lah paling baiknya. Kalau nak infak, niat pada masing-masing. Selagi mana ada Darul Taklim tu, insya-Allah pahalanya akan berterusan. Saya, Ustaz Yusran, Ustaz Syahzan dan Ustaz Huri Alias, itu di antara sahabat-sahabat yang ada di situ untuk antara tenaga pengajar yang ada di Darul Taklim tu. Wallahu alam. Berhenti di situ tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita pada malam ini, walaupun dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang boleh kita ambil. Kemudian Allah Taala pilih kita untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan kita doa pada Allah untuk Allah Taala temukan kita dengan Ramadan, dan kita doa lagi untuk Allah Taala angkatkan wabak penyakit COVID-19 ni sebelum datangnya Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah doa kita akan didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah kabulkan doa kita. Saya nak bicara satu doa yang mustajab, tapi sebab masa tu insya-Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang lain. Ya, tuan-tuan, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul an. Subhanallah bihamdika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.